Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Sekali lagi, saya Cikgu Muhammad daripada PPD Kota Star. Okay, hari ini saya akan tunjukkan video mengenai taklimat SPAT KPM dan juga MPDM peringkat daerah Kota Star tahun 2022. Okey, kalau SPAT tu adalah sistem pendaftaran atas talian Kementerian Pendidikan Malaysia. SPAT KPM inilah yang digunakan oleh waris untuk update kemaskini maklumat anak mereka dan automatik akan berlaku pindaan dalam APDM. APDM ni diuruskan oleh sekolah lah. Okey, ada beberapa isu yang selalu ditanyakan oleh waris ataupun pihak sekolah sendiri berkenaan kemaskini oleh waris dan juga gurulah dalam APDM. Okey, saya teruskan. Okey, ini adalah nama web SPAT KPM iaitu public.moi.gov.my. Okey, untuk nak masuk laman web ini perlu waris sendiri, ibu bapa yang masuk. Okey, jika waris terlupa nombor kata laluan, mereka perlu klik yang warna kuning tu, lupa kata laluan. Okey, laman web ini diisi menggunakan nombor kad pengenalan ibu bapa, bukan nombor kad pengenalan anak. Okey, kalau terlupa, klik warna kuning tu, lupa kata laluan. Okey, baik. Jika masih lagi tak ingat juga, tuan-puan boleh klik hubungi, cari negeri mana dan klik kalau e-daftar rendah kalau nak daftar tahun 1 lah. Kalau kemaskini maklumat APDM boleh pilih negeri mana dan dekat situ akan ada nama pegawai-pegawai meja, nombor telefon dan juga email. Tuan-puan boleh telefon ataupun email maklumat tuan-puan, nombor kad pengenalan tuan-puan lah, ibu bapa, untuk diberikan kata laluan yang tuan-puan lupa tu. Okey, apabila diberi melalui email, tuan-puan boleh masuklah laman web public.moi ni. Okey, baik. Okey, seperti saya kata tadi, laman web SPAT KPM ni diisi ataupun di login oleh waris menggunakan nombor kad pengenalan waris, bukan nombor kad pengenalan anak. Yang menjadi isunya adalah apabila waris menggunakan nombor kad pengenalan anak dan timbul persoalan kenapa nama anak saya tidak timbul, saya tidak boleh update. Okey, ini adalah salah satu punca kerana waris terkhilaf masukkan nombor kad pengenalan anak, sepatutnya nombor kad pengenalan waris. Okey, itu yang punca yang pertama lah. Baik. Okey, contoh bila waris dah login masuk, okey, ini adalah paparan. Selamat datang dan selamat datang tu adalah nama tuan-puan lah, waris, nama waris. Okey, kalau nama anak tu itu dah tersilap masuk. Sepatutnya nombor kad pengenalan waris. Okey, selamat datang dan nama ibu bapa itu sendiri. Okey, nama tuan-puan. Baik. Okey, kat sini akan ada 3 paparan. Tahun 1, kehadiran dan kemaskini profil murid. Okey, tahun 1 tu untuk nak daftar anak tahun 1 secara online lah. Kehadiran tuan-puan boleh klik, waris boleh tengok kehadiran anak-anak yang diisi oleh guru dalam APDM. Okey, kemaskini profil murid. Okey, ini yang menjadi isu yang saya dalam video ni yang saya nak terang. Beberapa isu mengenai kemaskini profil murid. Okey. Okey, ini isu dia. Apabila waris dah login menggunakan nombor kad pengenalan waris dalam public.moi ni, dalam SPAT KPM, nama anak tidak dipaparkan. Sepatutnya dalam bulatan tu ada nama anak mereka yang di sekolah. Tapi nama anak tidak dipaparkan. Okey. Ataupun yang kedua, contoh kat sini, nama anak dia dipaparkan 3 orang. Tetapi contohnya waris ni dia ada 4 orang anak, tetapi mana seorang lagi tidak dipaparkan. Nama anak keempat tidak dipaparkan, cuma ada 3 orang anak saja. Okey, ini yang selalu ditimbulkan oleh waris. Kadang-kadang waris akan telefon sendiri pihak sekolah ataupun guru kelas. Nah, okey, video ni saya akan terangkan punca-punca dan macam mana kita nak atasi. Baik. Okey, yang pertama. Okey, penjaga utama atau penjaga kedua tiada data pengisian ataupun ralat di nombor kad pengenalan. Okey, dalam APDM, guru kelas perlu semak dalam bahagian penjaga utama ataupun penjaga kedua. Okey, kat sini, tengok contoh kat sini, tiada data pengisian. Untuk bahagian penjaga utama dan kedua, tuan-puan boleh tengok dekat nombor kad pengenalan tu. Okey, ralat dekat situ. Dia ada nombor dan dia juga ada abjad. Okey, nombor kad pengenalan ni ada berlaku kesilapan. Sebab itulah nama anak
anak-anak waris ni tidak dipaparkan sebab berlaku ralat dekat penjaga utama dan penjaga kedua. Guru kelas perlu klik kemaskini ID. Okey, di sebelah tu kemaskini ID masukkan nombor kad pengenalan yang sebenar penjaga utama dan kedua. Okey, yang kedua boleh tengok tiada data. Maksudnya tiada pengisian. Dalam APDM ni guru kelas terkhilaf juga sebab tiada data diisi. Okey, tuan-puan, guru kelas juga perlu isi dengan lengkap. Barulah bila ada pengisian lengkap dalam APDM, barulah nama anak mereka dipaparkan dalam SPAT KPM. Okey, itu yang salah satulah. Yang kedua lah. Okey, yang ketiga, penjaga utama atau penjaga kedua merupakan anggota keselamatan, iaitu sama ada polis atau tentera. Okey, boleh tengok kat sini contoh. Okey, dekat ID pengenalan, contoh RF ni polis. Okey, polis. Okey, bila ID pengenalannya menggunakan ID pengenalan polis, RF tu contoh. Okey, waris ni, nama anak mereka tidak akan dapat dipaparkan kerana telah menggunakan ID pengenalan sama ada polis atau tentera. Oleh itu, guru kelas perlu klik kemaskini ID, tukar kepada nombor kad pengenalan awam. Okey, bila tukar pada nombor kad pengenalan awam, automatik nama anak mereka sudah dipaparkan dalam SPAT KPM. Okey, itu yang punca yang ketiga. Okey, seterusnya, ini yang saya kata, klik kemaskini ID itu tukar kepada nombor kad pengenalan awam. Ini langkah-langkah. Saya dah pernah terang sebelum ni dalam video siri ketiga. Okey, ini contoh. Tukar kepada nombor kad pengenalan awam. Barulah nama mereka, anak mereka dipaparkan. Okey, ni yang masalah keempat. Punca keempat adalah penjaga utama atau penjaga kedua merupakan bukan warga negara. Okey, bila contoh penjaga utama atau penjaga kedua ni bukan warga negara, memang waris ini tidak akan dapat update sebab laman web SPAT KPM ni hanya menggunakan nombor kad pengenalan saja. Oleh itu, guru kelas perlu bantu. Guru kelas perlu bantu kemaskini menggunakan ID guru kelas. Guru kelas yang perlu masuk dalam APDM dan kemaskini. Sebab bukan warga negara memang tidak dapat menggunakan portal SPAT KPM. Kalau salah seorang, contoh ibu warga negara, bapa bukan warga negara, okey, boleh menggunakan ibu. Maklum dekat ibu tu suruh daftar. Daftar dalam SPAT KPM dan ibu tu boleh update nama anak mereka dalam SPAT KPM tu. Tapi kalau dua-dua orang bukan warga negara, memang tidak dapat ditolong lah. Tak dapat nak tolong. Guru kelas saja yang boleh tolong isi. Okey, ni contoh lah. Okey, contoh bila menggunakan pasport. Bukan warga negara Perancis. Ini saya bagi contoh sajalah. Okey. Ini memang tak dapat nak bantulah. Guru kelas saja yang perlu tolong kemaskini dalam APDM. Okey, yang keempat, tak silap saya, yang punca keempat adalah status hubungan penjaga utama atau penjaga kedua. Tiada data ataupun blank. Maksudnya status hubungan tu sama ada hubungan tu bapa ke, ibu ke, datuk ke, nenek ke. Maksudnya hubungan antara penjaga utama tu dengan anak dia tu. Okey, kena bubuh hubungan. Klik dekat situ. Pastikan ada bapa ataupun ibu. Bila tengok dekat anak panah tiada data, ini pun menjadi punca nama anak mereka tidak dipaparkan dalam laman web SPAT KPM. Okey, tuan-puan guru kelas perlu pilih hubungan, status hubungan tu dan klik kemaskini lah. Okey, pilih dan klik kemaskini. Jangan lupa klik kemaskini. Kalau terlupa klik kemaskini pun sama dia tidak dipaparkan juga. Okey, itu adalah beberapa punca dan cara mengatasi untuk isu-isu yang terdapat dalam SPAT KPM dan juga APDM yang sering yang ditanya oleh waris-waris kepada pihak sekolah, kepada pentadbir dan juga guru kelas. Okey, bila tuan-puan dah tahu, tuan-puan boleh tasilah selepas ini. Okey, itu sahaja daripada saya, Cikgu Muhammad. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe jika tuan-puan merasakan video ini bermanfaat untuk tuan-puan. Like and share. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.